من شر ما صنعت ولك بنعمتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ni Allah izinkan kita lain sekali untuk berada dalam suasana ketaatan, yang mana berada di dalam raudhah min riyadil jannah, taman-taman syurga. Pada permulaan hari kita, Maghrib ni permulaan hari bagi orang Islam. Maka permulaan ini sangat penting kerana ia memberi kesan sebenarnya kepada pengakhiran. Walaupun ada ketikanya pengakhiran itu yang diutamakan, mungkin permulaan tidak secantik pengakhiran. Namun untuk mendapatkan pengakhiran yang baik, mesti bermula dengan permulaan yang baik. Itu kombinasi yang tepat. Maka permulaan hari kita adalah Maghrib. Waktu Maghrib ini permulaan hari, dan Alhamdulillah kita sudah mulakan, Allah takdirkan kita mulakan dengan ketaatan, iaitu mengimarahkan rumah Allah, berjemaah, mendirikan solat Maghrib berjemaah. Kemudian setelah kita mendirikan solat fardu Maghrib berjemaah, kita duduk untuk kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala melalui amalan yang paling utama, yakni talabul ilm, menuntut ilmu. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah SWT berfirman, yang mana Allah mengangkat darjat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utu ilma darajat. Yakni Allah mengangkat darjat di kalangan manusia itu orang beriman dan yang berilmu. Jadi orang beriman, ilmu ni berpisah dia. Jadi kalau kita boleh konsisten istiqamah menjaga permulaan kita dengan ketaatan sebagaimana hari ini, sehinggalah kita kembali ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah terima amalan kita ini dan Allah persembahkan dengan ganjaran yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT menyambung perbahasan kita dalam syarah hakikat kehidupan, yang mana kita merujuk kepada kehidupan yang telah kita lalui
sepanjang hidup kita atau kehidupan yang kita lihat depan mata kita hari ini, iaitu kehidupan dunia. Ada perbahasan yang benar yang perlu kita singkapi. Nabi SAW mengajarkan kita doa. Satu doa yang sunnahkan kita baca sebelum kita nak bagi salam, iaitu berlindung daripada azabi jahannam wa azabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat. Nampak? Fitnatil mahya khusus ditulis, iaitu fitnatil mahya merujuk pada cobaan kehidupan. Fitnah merujuk, fitan ni cobaan. Ujian dalam Quran Allah menggunakan kalimah walana beluannakum ataupun walana belukum. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman kullu nafsin za'iqatul maut walana belukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah SWT berfirman setiap yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dan kami menguji walana belukum bi syarri, dengan keburukan dan kebaikan, sebagai fitnah, cobaan. Beza ujian dan cobaan tu perkara yang berbeza. Ujian adalah perjalanan kehidupan yang di dalamnya ada kedua-dua cerita tadi yang disebut keburukan dan kebaikan. Tapi biasa kalau kita sebut ujian ni, kita banyak disebabkan kepada keburukan. Contoh, sabarlah kamu, ini susah ujian untuk kamu ni susah. Nah, turun pangkat susah, sabarlah. Sakit ujian susah. Ada tak orang ingatkan kita bila naik pangkat, ni ujian untuk kamu ni, sabarlah banyak. Terkejut orang. Biasa orang kata tahniah lah. Barakallahu fiqh katanya. Ataupun bila sihat dia, ujian untuk kamu ni. Jarang lah kita dengar. Bila banyak duit dia, ujian untuk kamu ni. Walhal ianya dirakamkan oleh Nabi Sulaiman AS dalam surah An-Naml ayat 40. Ketika Allah SWT menganugerahkan perbendaharaan dunia yang mana tiada lagi yang boleh menolak banding, yang boleh beat, tak ada. Kenapa? Doa yang Nabi Sulaiman baca itu adalah surah As-Sad ayat 35. Rabbi fili wa habli mulk. Nampak? Minta kerajaan, mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Iaitu satu kerajaan yang tiada tolak bandingnya selepas aku. Memang sungguh dah. Dan adalah yang mengamalkan doa ni, cuma sekalian surah As-Sad ayat 35 ni, saya tengok ada satu konten tu yang ceritanya orang perempuan, dia kata nak tak satu amalan katanya, yang kalau dibacakan amalan ini kita akan dapat kurniaan yang mencurah-curah. Sambil bercakap berlatar belakangkan kereta Mustang. Orang perempuan Mustang hijau lah. Dia ingat satu kurniaan itu adalah satu perkara yang menyeronokkan. Walhal Nabi Sulaiman AS melihat dalam konteks kurniaan dunia itu, ni jarang kita perhatikan mas sekalian. Ini kita perhalusi dalam kita masuk dalam perbahasan membongkar kebenaran dan membenarkan siddiq. Kita ada usul perbahasan kehidupan ni. Kita bukan cerita kehidupan sekadar kita nak bercerita. Kadang-kadang orang cerita kehidupan ni dengan masalah ataupun masalah hidup lah. Payah hidup ni, susah hidup ni. Tapi kita nak syarah kehidupan bersandarkan uslub atau kaedah perbahasan bersandarkan sifat Nabi SAW. Ini 4 sifat wajib bagi Nabi SAW. Siddiq, amanah. Kalau ikut kajian kita ni, siddiq, amanah, fatonah, tabligh, soft. Jadi menggunakan kaedah, kita ambil pendekatan soft ini,
kita bubuh pakai kat kehidupan. Kerana ia menjadi KPI sebenarnya. Tujuan Nabi SAW itu diutuskan hanya semata-mata innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Tak ada orang kata apa, kalau ikut pada hadis ini, dia menjadikan satu penekanan, taukid. Iaitu innama bu'istu. Ini diutuskanlah untuk membetulkan perangai. Jadi 4 sifat wajib bagi Nabi SAW yang merujuk pada akhlakul karimah. Ini mesti kita perhalusi dalam hidup kita. Lalu terbinalah, terjemahlah kajian kita sebagaimana yang kita bincangkan ini. Kat mana kita nak bincangkan sifat ni, nak diguna pakai dalam kehidupan. Maka kita ambil sifat yang pertama, siddiq, jujur, benar. Dengan arti kata kita letak pada kehidupan membongkar kebenaran dan membenarkan. Kita membongkar kebenaran dan membenarkan. Nah, di sini bertepatan dengan apa yang Allah SWT wahyukan. Kalau kita lihat pada surah Al-Fath ayat 28. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Allah SWT mengutuskan Nabi Muhammad SAW itu adalah untuk membawa huda, yakni petunjuk, hidayah dan petunjuk, dan dinul haq, agama kebenaran. Wa tawassaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Makna kata, bila rujuk pada siddiq itu adalah bagaimana kita nak mencari kebenaran di dalam kehidupan yang penuh dengan kepalsuan. Bukan senang mas sekalian. Nak cari permata bukan tengok nampak macam itu. Dia berselindung di balik tanah, batu-batu. Pula duduk bukan surface, kena gali ke dalam. Nak jumpa yang betul-betul, yang bernilai. Benar ni benda yang bernilai. Dalam hidup kita ni, nampak sekali pandang. Kalau lihat kepada Al-Quran, Allah kata, yang kita tengok depan mata sekarang ni, kalau ikut pada hakikat yang benar, mata'ul ghurur, nipu ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Makna kata tengok je benda, tipu. Habis tipu buat apa? Kalau dah ada. Di situlah tugas kita. Untuk mencari yang benar. Untuk mencari kebenaran. Cari kebenaran. Maka kalau kita lihat, tengok tadi, bagi contoh doa harta tadi kan. Kebenaran. Nabi Sulaiman AS memang minta pada Allah SWT. Minta mulk kerajaan yang tiada tolok banding. Dan kita dapat doa ni pun, kita doa ngamal, tak ada masalah, boleh. Tapi cara pandang tak sama dengan cara apa yang para anbiya, rasul, tariq nubuwah, jalan kenabian. Tak sama ni mas sekalian. Memang minta dunia, tapi cara pandang dunia berbeza. Sebab Nabi Sulaiman AS, kalau tengok dalam surah An-Naml ayat 40 itu, yang mana ketika Ratu Balqis puji Nabi Sulaiman AS dengan kemegahan, keindahan, memang hebat singgasana Nabi Sulaiman AS ni, dengan segala fasiliti yang ada. Kalau kita lah ada semua kelengkapan begitu, kemudian orang puji kita, apa skema jawapan yang terpacul keluar on the spot, macam orang cucuk, macam melatah tu, tak payah nak fikir-fikir, terus keluar. Yang itu penentu faham kita sebenarnya. Nabi Sulaiman AS ketika dipuji oleh Ratu Balqis, terus keluar qala haza, ni semua ni haza min fadli rabbi. Boleh kita kata rumah banglo kita 10 tingkat dengan kereta bersusun di depan rumah, Ferrari, Lamborghini, lambung tinggi, Bugatti Veyron, Bugatti, Ducati, semua itulah. Ketika orang tanya, hebat ni, banyak ni, terus keluar haza min fadli rabbi. Ada skrip ni. Ada skrip dah.
Lepas tu sikit tu tak habis kat situ. Yang mana Nabi Sulaiman AS meneruskan dengan kalimah liyabluwani, haza min fadli rabbi liyabluwani, yakni untuk menguji aku. Untuk menguji aku, ashkur, adakah aku bersyukur, am akfur, atau kufur. Berapa ramai orang ketika melihat kemudahan, kesenangan, perhiasan, zahratul dunia, itu ujian. Ya, kita nampak kehancuran, kesusahan, hilang, semua Allah ujian, sabar banyak-banyak, ayo. Tak apalah, Allah ganti lebih baik. Tapi nengok saja benda kesenangan, berapa ramai yang melihat itu ujian. Dan Nabi Sulaiman AS melihat itu ujian. Bukan satu sekadar award. Bila sebut haza min fadli rabbi, kita keluar majlis lagi minta as'aluka min fadli. Allah bagi anak, bagi isteri, bagi rumah, bagi kereta, bagi macam-macam. Je tadi saya ini hari kalau ikut napas tu, memang tarik napas sikit kan saya. Daripada duha tadi, pukul 8 keluar rumah dah, sebab saya keluar duha di Bagan Datuk, hutan melintang. Pukul 9.30 nak keluar duha, keluar pukul 8 pada rumah. 7.50 sampai alhamdulillah 9.10. Berkat haza min fadli rabbi, kuda perangnya Allah anugerahkan tu. Nak tengok guna untuk apa? Tak habis kat situ. Habis kuliah duha tu pukul 11, patut 10.30 habis dah, 10.45 makan minum duk, sebab pertama kali sampai nak buat bulanan. Pukul 12.30 nak kena dekat Sanderby Plantation. Sanderby Plantation di arah Damansara. 12.30. So saya gerak daripada hutan melintang tu pukul 11.30 sampai di arah Damansara 12.40. Sampai bagi kuliah Zuhur kat situ pula. Dah lama dah kat Sanderby tu, 6 tahun, 7 tahun dah. Topik yang saya bawa tadi adalah untuk merenung tentang perbahasan. Sebab bila kuliah Zuhur ni, kita ambil pendekatan nak bagi faham tentang harta ni. Pekerjaan, harta, tak boleh urus. Kita explain. Dan nak melihat harta ni dalam konteks sebenarnya, adakah kita faham ianya adalah memang anugerah tapi ujian. Sehingga kan kalau kita buat muhasabah harta kita, muhasabah, sehingga kan kita sebenarnya dah merasai satu dipanggil kurniaan yang tak terkira, ghairi hisab. Tak percaya, cuba kira duit apa kita pakai. Berapa dah kita pakai duit itu? Kalau boleh kira, start daripada akil balik sampai sekarang. Menung itu. Ini tak terkira lah. Bukan kata akil balik, semalam lupa dah berapa pakai setiap bulan. Semalam lusa tulat. Bermakna kita dah pun mengecapi satu nikmat, kurniaan Allah yang tak terkira. Lepas tu masih berkira lagi. Malas lah. Datang kerja pun buat ala kadar macam kita. Patutnya memandangkan kita dah makan nikmat tak terkira, buatlah kerja, jangan berkira. Patutnya lah. Pun berkira lagi. Gaji 3,000, nak kerja lebih. Oh, kira juga. Walau dah telan macam-macam dah sebelum ni. Patutnya dia kontra lah balik. Patutnya. Sebab summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Belum cerita yang tak dapat ni. Yang nikmat-nikmat ni semua dia tanya. Ceritakan satu riwayat Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu minum susu yang sedap. Dia minum, keluarkan balik. Kita minum dia tak sedap, sembuh. Tak sembuh ni. Ini sedap sangat, keluar balik. Kenapa keluar balik? Takut tak tersyukur. Punya takut masa ni. Nah, begitulah Nabi Sulaiman AS ketika melihat kesenangan,
itu sebagai ujian. Yang tadi doa yang tak mana influencer duk cerita juga sebagai habuan. Tunjuk tayang kita. Saya kata dah parah, ini parah ni. Ini parah. Guna doa tu betul dah Allah bagi, tapi dia tengok tu salah dah. Dia anggap itu sebagai satu reward, padahal harta dunia bukan reward ni mas sekalian. Tak salah nak pakai. Contoh tadi Allah bagi kemudahan, macam boleh cepat. Sebab Allah bagi kemudahan tu yang kat luar tu. Kita pakailah tagline ni pun, tagline dia yang suruh buat begitu, make life right. Kita lanjan betul-betul lah motor tu. Nak kira apa? Tak rasa sakit pinggang ke badan, tak rasa. Bila Allah bagi kemudahan, kita mudahkan. Bukan malas, bukan sayang. Ni tayar ni mahal ni, minyak ni. Kan rosakkan apa ni, tak payahlah sayang nak pakai. Ada orang bila benda mahal, sayang nak pakai. Adakah nanti boleh jawab macam mana Nabi Sulaiman jawab ni? Adakah untuk aku bersyukur? Syukur ni dengan terjemahan, dia akan performa dia berkadar dengan kesenangan, dia kena bertambah. Allah bagi kesenangan, maka bertambah ketaatan. Mudah ke orang, cepat, tak kira. Sebab dia punya syukur itu ada terjemahannya adalah untuk more performance. Itu maksud syukur. Syukur ni mana ingat Allah bagi, ini kurniaan Allah. Untuk apa? Untuk kita gunakan untuk membawa manfaat, atau kita hanya tertipu dengan mata'ul ghurur, kesenangan dunia yang akhirnya membawa kepada sebaliknya kemurkaan Allah. La tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Ini dia. Jadi sebenarnya yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perhalusi dalam perbahasan kebenaran ini. Sebab itu bila yang kita lihat yang pertama, merujuk kepada sifat wajib bagi Nabi SAW itu, Siddiq itu mempunyai maksud yang cukup luas, yakni untuk melihat kembali kehidupan, membongkar kebenaran dan membenarkan agar kebenaran merujuk kepada erti kejayaan yang sebenar. Hidup hati-hati dengan ujian susah senang, dua-dua. Si iblis gagal dengan kesusahan. Allah uji dia benda yang susah. Iblis. Amalan banyak? Banyak amalan iblis. Iblis bukan bermula maksiat. Iblis bermula taat. Tapi kerana Allah uji dia susah, kemudian dia kufur dan kafir. Waktu Nabi pun ajar doa untuk berlindung daripada minal kufri wal faqr, daripada kekufuran disebabkan kefakiran. Ada orang dia memang kalau susah hilang iman dia. Ada orang macam tu. Ada orang time susah dia kuat iman dia, time senang hilang iman dia. Kedua-dua kondisi ini perlu diperhatikan dengan baik. Jangan salah tafsir. Jangan kita tertipu dengan keadaan susah dan senang ini, kerana dua-dua ni ujian. Untuk apa? Untuk kita membawa kepada Allah, atau wa ilaina turja'un. Ujung ayat tu adalah, adakah susah ini bawa kepada Allah, yakni dengan susah kamu makin dekat, atau dengan senang kamu makin dekat. Dua-dua jalur jalan ini tiada perbezaannya. Malah lebih berbahaya jalur senang. Kerana rujuk dalam surah Taha 131, surah Taha 131 jemaah sekalian, kalau rujuk kepada perbahasan larangan Allah Subhanahu wa taala untuk melihat dunia, Taha 131, apa kata Allah? Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bih. Tamuddan 'ainaika ila ma mata'na bih azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Ini pun bila sebut tentang kesenangan dunia, tetap kita boleh nampak. Ini lebih jelas ayat ni,
Yakni Allah kata apa? Larangan dan janganlah engkau menunjukkan pandangan kedua matamu dengan keinginan kepada apa yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka yang kafir itu, menikmatinya yang merupakan keindahan kehidupan dunia. Dunia mereka kalau tengok kadang mereka buat apa kata viewing rumah lah, kereta lah, kan program mereka ni banyak kan. Janganlah kita terasa beliau sangat tengok tu. Sebab apa? Sebab Allah kata linaftinahum fi. Tu kami menguji mereka. Tengok Allah kata zahratud dunya, ini ujian. Sama ada kita pakai untuk keperluan atau kita jadikan dia kemahuan untuk bermegah-megahan. Atau merasakan Allah beruntungnya dunia ini. Walau keuntungan tiada pada dunia. Ujian linaftinahum ini. Dan kata Allah, jalur kesenangan dalam surah Taha 131 ini rujuk Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Allah mengatakan kebanyakannya gagal dengan ujian kesenangan. Ini takut maksudnya. Dan Nabi kata mafhum hadis, memang ujian lapang dan sihat. Ramai manusia kan mereka. Tak payah jauh lah kalau selalu saya buat tamsil ni, mudah tamsil ni, tam sakit sihat kita. Bila sakit, mudah kita nak sebut Allah. Mudah. Bangun Allah. Cepat. Nak pula kalau berdetak betuk tu banyak kali. Tak bunyi. Allah. Laju sikit. Cuba kalau bangun tak ada sakit. Lupa bangun. Bangun tu. Makan mana? Tegak di badan. Di mana kita? Saya bercakap ni sambil mengingatkan diri saya ni, kaki kanan ni Allah baru uji sakit, sekarang uji sihat. Dulu uji. Tak lagi kita pada ujian ni. Masuk dalam ujian sakit, kemudian masuk dalam ujian sihat. Sampai bila? Sampai mati. Kerana apa? Dua-dua tu ujian. Tumit tu koyak tisu dia. Budak berjalan minggu lepas menyerit. Menyerit jalan macam itu. Orang pun tengok. Gaut ke Ustaz? Gaut dia kata kita. Yelah kaki kan biasa orang kata gaut. Saya pergi doktor kata radang tu, tisu koyak tu. Alhamdulillah ala kulli hal. Saya pun sakit. Ni definisi kebenaran. Sakit tu sihat maksudnya. Tuan guna kaedah ni. Kalau sakit tu mana sihat? Sebab apa? Sebab kalau orang yang dah tak sakit, pegang dia kaki tu kebal, tak kata sakit. Tak lama dah tu katanya. Tak lama dah, tak rasa apa-apa dah. Mana kalau pegang sakit tu, sihat dah tu katanya. Tapi biasa kita sakit tu, kita, bila nak sihat. Aduh, jangan. Jadi gitu, saya pakai, Alhamdulillah. Bila macam itu, kita kata, jalan lah. Sirit. Alhamdulillah. Elok kan? Tapi ada rasa tu. Start kali jalan, Alhamdulillah. Kita duduk mengajar. Jangan dia buat pasal kan. Tukang cakap kena 2 kali tu. Nyomen. Ingat ke orang, dia lupa. Ya Allah. Saya berapa kena 8 tahun dulu dah. Kesakitan. Ujian sakit. Allah bagi 3 bulan. Terlantar. Sekarang Allah bagi ujian sihat. Tak sakit-sakit ni. Bila macam itu teringat, aku dah sakit dulu ni, terlantar ni kan. Dia mana tegur Haji pun tu kan, sihat badan. Dia sebut sihat tu. Saya pernah hilang 15 kilo kan. Kurus, bertongkat, angkat cawan pun goyang-goyang lah. Makan tak, minum tak. Minum pun susu kurma 3 bulan. Cengkung habis. Kena, orang kata pun tak tahu pun penyakit. Doktor cek pun masa tu kawan saya doktor tu Zainal. Dia pergi tengok angin tak angin. Yang angin ni jahat lah. Ni kalau masuk ni memang payah nak keluar. Memang payah, memang bisa kan. Tapi nak bagi tahunya begitu. Bila sakit tu memang kita Allah tak sabar nak sihat. Bila dah sihat, hilang Allah dah. Ada aku je. Ini masalah. Sebab itu diletakkan baik buruk tu ujian. Dan kebenaran menyatakan bahawa kedua-dua situasi itu adalah
wasilah. Wasilah untuk membawa kita kepada Allah melalui salah satu jalur. Kalau sakit pun ia, senang pun, sihat pun ia. Jikalau kita sakit, bukan soal sakit itu, soalnya ke Allah atau tidak. Kalau sihat, bukan soal sihat itu, kepada Allah tidak. Wa ilaina turja'un, ayatnya. Kembali kepada aku tidak. Nampak? Nah, maka di situ perbahasan, itu perhalusi perbahasan ini. Maka memang sihat itu lebih besar ujiannya, lebih berat. Dan kalau kita lihat contoh, kalau sebut tentang nikmat, keindahan, kesenangan negeri Sabak, kita boleh rujuk surah Sabak. Kemudian boleh lihat bagaimana empayar Islam, Allah bagi kekuatan untuk memerintah dunia sehinggalah habis legasi pemerintahan 3 Mac 1924. Islam, umat Islam jatuhlah kita ni. Sehingga kan daripada Europe century, sekarang American century. Diorang dah take over. Sekarang ni American century, dulu Europe century sebelum revolusi Perancis. Saya tahu, tengah belajar tentang Orientalis. Sama belajar kan, tuan guru saya Dr. Zulfahmi, pakar dalam bab ni. Dia cerita kronologi daripada kisah Baitul Maqdis, daripada ni kisah Nabi Sulaiman AS. Dia cerita. Dia bagi tu satu benda. Kita ni dah diberi nikmat senang, lalai. Kemudian terlepas, habis. Dah terlepas tu tuan-tuan, nak ambil balik tu, Allah Akbar. Kita jatuh, bukan time susah. Tak ada lagi orang jatuh time susah. Kenapa time jatuh? Kenapa dia jatuh time susah? Aku tahu dah. Tak ada lagi orang jatuh time susah. Cuma adalah peribahasa dah jatuh ditipu tangga. Dah lah jatuh ditipu tangga. Allah. Tapi kejatuhan itu di saat berada di puncak. Iblis jatuh kerana di puncak lah. Amalannya banyak. Semua duk tuju ke dia. Allah bagi satu je kesusahan. Susah apa? Susah nak hormat. Susah nak accept newcomer. Padahal seorang je Nabi Adam AS. Apa yang dia cabar sangat pun dia tahu lah. Seorang je. Suruh shake hand je. Hebat lagi tu. Itu shake hand hormat. Bukan sujud hormat. Wah, tabik spring je. Tanah dia. Payah kan kita kan. Susah nak buat tu. Seorang anak nak hormat mak ayah, susah. Seorang isteri nak hormat suami, susah. Nak pula, dia tahu perangai suami luar dalam. Ini aku nak hormat. Padahal bukan soal perangai suruh hormat. Hormat tu suruhan Allah. Bukan sebab dia baik ke jahat. Tengok iblis. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam AS ini hormat. Apa alasan iblis? Alasan iblis, dia keluarkan isu, dia daripada tanah, aku daripada api. Maksud dia congkil kelemahan. Ini Allah uji. Dia congkil kelemahan, kemudian dia bagi alasan, nak buat apa hormat dengan benda yang tak ada nilai ni? Dipijak-pijak tanah ni. Aku api, julang tinggi. Tanah di bawah, api di atas. Bila rasa berada di atas, dia rasa mulia. Walau Allah kata, bila masa pula aku muliakan api? Tak ada perasaan sendiri. Dia susah, ujian susah, gagal. Nabi Adam AS. Nabi Adam AS ni maksum. Kena perhati ni, dalam kes ni, dalam kajian ni kena hati-hati. Jangan salah letak mengatakan Nabi Adam AS yang buat salah. Tidak. Allah takdirkan adanya pasangan Siti Hawa. Jemaah sekalian, dalam syurga. Dalam syurga. Bukan dekat Ampang Jaya. Ujian, Ustaz. Ujian. Ya Allah, senang. Tengah susah ni ada pula senang ni, saya pun makan dah. Ini Allah kata makanlah semua. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hazihi syajarah. Satu je jangan buat. Ni satu ni je. Yang lain makanlah.
Maknanya ketika ini ujian keseronokan, suka. Suka. Tak ada apa-apa isu kat syurga. Mana ada isu? Maka jalur suka pun datang ujian. Siapa ni? Iblis. Menguji dengan suka tadi. Datangkan tiup suka ni. Teringan nak makan. Suka lah tu. Sedap ni. Seronok ni. Tak semua yang kita suka tu dibenarkan. Ada ujian. Dan tak semua yang kita tak suka tu kita boleh tinggalkan sebab tak suka. Tak boleh. Ada tuntutan. Tuntutan walaupun hati kita tak suka. Tak semua apa yang kita suka kita nak buat saja, tak boleh. Kita tengok apa hukumnya. Ada ujian lah. Ujian. Akhirnya dua jalur ni berlaku. Yang jalur iblis diuji dengan keburukan dan gagal. Akhirnya gagal total. Failure, total, fatal error terus. Walhal ada peluang si iblis untuk taubat sebenarnya. Tapi sombong. Sebab apa iblis sombong, Mas sekalian? Sebab dia tak ada ilmu. Sebab hati-hati dengan beramal saja tanpa faham, hati-hati. Kena ada faham. Buktinya ketika iblis disuruh dengan malaikat dan iblis sekali tu disuruh oleh Allah untuk baca balik. Ketika Allah ajar Nabi Adam AS, wa'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaika. Summa aradahum 'alal malaika. Allah ajar Nabi Adam, tengok. Kemuliaan Nabi Adam AS ketika itu, pertama Nabi, Rasul, dan Allah angkat derajat manusia. Bermula kisah manusia ini dengan ilmu. Wa'allama Adamal asma. Ilmu. Sebab tu jemaah sekalian, jangan pernah rasa puas dengan ilmu. Jangan rasa macam tahu dah. Jangan. Sebab amalan yang terselamat adalah amalan yang kita buat dengan ilmu yang faham. Kita faham. Kalau amal saja tanpa faham, maka rosak. Maka si iblis dan malaikat waktu itu disuruh. Ketika Allah suruh malaikat, sebut balik apa yang Allah ajar kepada Nabi Adam AS. Iblis ada sekali waktu tu. Tapi kumpulan yang besar malaikat, maka malaikat yang berkata. Ketika Allah suruh summa aradahum 'alal malaika. Malaikat jawab apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini bukti malaikat tak tahu apa, ilmu tak ada, amal ada. Dan iblis pun sama. Amal ada, dia abid tapi bukan alim. Biasa kita dengar alim kan, iblis tu alim. Sebab kita sangka bila beramal banyak ni alim lah. Sepatutnya begitu. Orang yang alim ni, maka dia menjaga amal, maka nampaklah banyak amal dia sebab dia nak menjaga amal tu. Tapi tak semua orang yang beramal itu alim. Tak semua. Bukti iblis. Iblis abid saja, alim tidak. Akhirnya, orang yang beramal tanpa faham. Dia tak peduli ilmu, majlis ilmu atau kepahaman. Dia rasa dia boleh beramal terus. Akhirnya, hati dia boleh jadi keras. Walaupun dia beramal. Bila dia tegur, dia akan bangkang. Abah wastakbar. Dia tiba-tiba dia tegur beramal. Dia jadi orang yang abah wastakbar. Membangkang dan merendahkan. Kamu siapa nak ngajar aku? Dia mula meremehkan. Takbur ni meremehkan dan menolak kebenaran. Itu maksud takbur. Kenapa? Sebab tak ada ilmu. Apabila tak ada ilmu, maka datang sifat dua. Abah suka membantah. Hati-hati. Walaupun kalau kita lihat dia macam ada ilmu, tapi bila dia suka membantah sehingga berjidal. Jidal ni maksudnya berhujah sehingga berbalah. Maka dia itu bukan berilmu. Sebab berilmu ni sifat dia adalah takut Allah. Orang yang berilmu ini sifat ciri ni adalah takut Allah. Sehingga tadi Abah ni dia enggan, dia menentang, dia jadi orang yang menunduk. Hauna. Ibadur Rahman allazina yamshuna 'alal arhauna, merendah diri. Sebab apa? Sebab ilmu tu mengenalkan dia siapa?
dan membuka kebenaran melihat yang Maha Esa. Lalu aba wastakbar, takbur itu bagi orang yang diberikan ilmu maka bertukar menjadi tawadu. Takbir, dia takbur, tirai dia lawan takbur, takbir. Manusia ni ada tugas khas, iaitu takbir. Wa rabbaka fakabbir, membesarkan Allah. Bila hidup dia dengan ilmu tadi, Allah bagi dia membesarkan Allah, maka apa akan jadi pada hidup dia? Dia akan jadi orang yang tawadhu. Orang yang merendah diri bukan sebab tak ada benda, tapi merendah diri kerana segala-galanya dia. Iaitu segala-galanya haza min fadli rabbi. Ini kurniaan Allah, bukan usaha aku. Ramai kalau nak kira usaha, ramai orang berusaha. Ramai orang berusaha maksudnya. Tadi datang kereta banyak. So, semua nak usaha lah tu. Usaha nak dapatkan sesuatu yang ada dalam kehidupan. Tapi kenapa hasil tak sama? Kalau ikutkan usaha mungkin jam sama, tenaga sama. Kenapa hasil tak sama? Kerana hasil itu adalah kurniaan Allah. Bukan dia panggil selari, tidak. Dia tidak selari usaha, selari dengan hasil, tak. Belum tentu. Mungkin banyak usaha, sedikit hasil. Sedikit usaha, banyak hasil. Dia kontradik sangat. Sebab apa kita sampai tak boleh menentukan? Contoh, kita usaha sekian-sekian, confirm hasil begini. Kita tidak pastikan. Kerana nak mendidik bagi yang terpilih hatinya tunduk kepada Allah untuk melihat kekuasaan Allah. Sebab tu para anbiya, antara perkara yang dididik oleh Allah pada para rasulnya, itu adalah sifat untuk melihat. Sebab tu bermula tu siddiq itu jujur, benar, melihat dengan pandangan yang benar, dipanggil ainul basrah, yang hak. Itulah yang pertama yang disampaikan, itu ada kalimat thayyibah, risalah tauhid yang benar. Ini segala sifat yang ada, bagai contoh, membawa kepada kekayaan, sifat kekayaan, kekuatan dalam Asmaul Husna kan. Kita tengok Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Mula tu dah nama Allah dah. Tak ada nama kita. Nama Farid tak ada. Nama Farid tak ada. Ada nama Farid tapi tak bermakna kalau tak ada sifat-sifat yang Allah terjemahkan kepada si Farid. Allah tiupkan wa nafsi wa ma sawaha. Apa yang ada pada Farid sehingga Farid ni nampak berfungsi sangat ni. Ada ilmu, ada sifat sayang, ada sifat kaya, ada sifat kuat, contohlah. Sifat-sifat ini jemaah sekalian, sepatutnya terjemahan kepada nama-nama Allah. Sepatutnya. Dan kita bukannya diberikan sifat itu untuk membuat pengakuan. Dia tak ada istilah aku kaya, aku pandai, aku kuat. Tak ada. Sebab tu kalau letak nama pun ada istilah, ada dalam letak nama. Contoh, Al-Ghani, nama Allah Maha Kaya. Kalau nak pakai nama dalam gitu, ulama letakkan syarat dia, mesti lepas ada Abdul Ghani. Malah nama terbaik itu Abdul Rahman. Abdullah. Nampak simple kan nama tu. Muhammad bin Abdullah, ringkas nama. Tapi Abdullah tu tak semua orang boleh hidupnya menjadi hamba Allah. Silap-silap hamba dunia. Belum tentu hamba kepada Allah. Hamba kepada dunia sebagai contoh tadi kaya. Kaya ni nisbah sepatutnya sebut kaya. Memang kalau rujuk pada kamu Dewan edisi keempat, kaya rujuk pada harta. Syariat begitu kan. Tapi ujian untuk kita, kebenaran. Bila sebut kaya, kaya ni disebut bukan dengan harta, disebut dengan nama. Isim, nama. Disebut dengan nama, merujuklah kembali kepada empunyanya.
Sebab tu Nabi SAW meletakkan satu hadis, laisal ghina an kasratil arad. Tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta, walakinnal ghina ghinan nafs, kaya itu dengan jiwa. Maka kalau benar dia bertuhankan Allah yang Maha Kaya, maka dia nakkan kekayaan bukan sibuk dengan habis masa cari harta. Harta keperluan, bukan untuk menjadi kaya. Walaupun disebut orang kaya, tapi itu ujian ni mas kena. Harta keperluan. Rujuk Al-Qasas ayat 77. Terang-terang, kalau terjemahan, bukan tafsir lagi, terjemahan. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kejarlah kamu akan ganjaran negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bahagian kamu di dunia. Dalam kurungan, keperluan dan bekalan je. Level dunia ni keperluan dia, bukan harta nak jadi kaya. Patutnya. Tapi ujian ada yang nanti akhirnya harta dia bertuhankan Allah yang Maha Kaya. Tidak, dia bertuhankan nafsu dia untuk mendapat harta. Akhirnya sifat kaya disandarkan pada harta, bukan disandarkan pada Allah yang Maha Kaya. Ini sifatnya halus mas. Ini kebenaran. Baik, kita bagi azan. Khair. Allah. Allah.
La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allah. La ilaha illallah Muhammad. Allahumma rabbal alamin. Wassalatu naqam. Ati sayyidina Muhammad wa sallam. Wa bas maqam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair. Biasa muskil itu bab kesimpulan. Maka kalau kita boleh simpulkan dalam perbahasan mengungkar kebenaran dan membenarkan dalam kehidupan bersandarkan sidik ni. Kaedah yang kita bincangkan tadi, kaedah dia adalah dengan melalui penglihatan mata hati. Dia takkan ada perbincangan, takkan kita berbincang syarah perbahasan tadi kalau tidak perbahasan dengan mata hati. Dia tidak jadi dengan mata kepala. Kalau mata kepala nampak harta je. Kalaupun sebut kaya, kalau hati tak kenal kaya tu asal muasal dari mana, habis hanyut ke harta. Tapi bila hati yang telah dibangun dengan tasdik, membenarkan, tasdik bil qalbi, mana iman tu membenarkan dengan hati, yang mana kalau rujuk pada wahyu yang pertama turun pada bagi Nabi Muhammad SAW itu, Iqra, bacalah, Bismillah. Itu kata garis bawah dia jemaah sekalian. Memang sebenarnya antara amalan yang besar, yakni ingat Allah. Itu nombor satu amalan. Amalan utama ingat Allah. Dalam perbuatan diri, duduk dan baring dan terjemahan dan syariat solat, habis solat, kena ingat terus, ingat. Dengan apa? Dengan melihat. Allah bagi mata, lihat, tengok. Tengok apa? Tengok kejadian, jangan sampai lupa apa yang kamu ingat sebenarnya. Apa yang kita ingat siapa dalam hidup ni? Contoh, lihat kereta, sebut kaya. Kaya ingat siapa? Kita pun ingat, oh dia ni banyak duit. Baik paling banyak duit balik. Sebut dia sayang, ingat siapa? Oh dia ni pandai melayan, masak bagus dia ni. Bagus dia ni. Mana ingat Allah ni? Tak syarahkan balik kepada empunya asal muasal. Walhal kita dah baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Tak puji pun. Patutnya ya Allah maha kaya, ya Allah. Kayanya Allah. Bagi orang tu kereta, bagi orang ni rumah. Kaya Allah. Dan ingat itu diterjemah dengan memuji-muji Allah, dengan terjemahan, dengan af'al perbuatan kita. Kadang-kadang kita boleh question, macam mana dia boleh dapat tu ya? Mesti ada makan-makan dia. Makan-makan pula. Kadang kita jadi takjub. Itu datang sifat ujub. Takjub. Kadang-kadang kalau kita terpakai pula, oh pelik betul boleh pakai ni ya. Oh jadi takjub. Bagai contoh almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus kan? Dalam bab perubatan dan syifa. Sangat suruh berhati-hati. Dia kata apa? Penyakit hati ni terhijab ni. Hati terhijab ni seorang-seorang pun jadi. Seorang-seorang pun jadi. Menduakan Allah. Bermula dengan sifat menduakan Allah. Kalau nak menduakan isteri, payah entah, jangan main-main. Jenuh nak isi orang, mengulat, jumpa juga. Tapi kalau nak menduakan Allah, duduk seorang. Jadi, tak payah isi borang apa pun. Duduk dia. Dah duakan Allah. Duduk, pergi ngubat. Pergi ngubat orang, balik tu. Bukan balik tu, tak balik lagi. Tengok sembuh orang tu. Terlintas hati. Boleh tahan juga aku. Habis. Habis katanya. Habis amalan. Allah. Halus masanya. Takut itu. Dia panggil ujub. Itu pecahan daripada penyakit hati bermula dengan syirik. Tajuk kita pelik. Boleh tahan juga pun. Jadilah masak ni. Rumah pula kalau masak. Jadilah. Boleh tahan juga lah. Buat lagi lah. Jadi lagi. Buat lagi, jadi lagi. Betul orang puji pula. Menjadi-jadi dia. Tak apa. Si Mailik kan. Si Mailik terus. Dia tahu Allah bagi. Tapi dia nampak diri dia lebih daripada Allah. Patutnya nampak ini terus. Hazam min faliral. Puji Allah. Itu puji Allah.
Tapi kadang kita bertembung kan, diri tu kan rasa macam syaitan menjaga. Kau bagi nama ke Allah, kau dapat apa? Oh, susah ni masalah. Padahal kita yang buat, kita yang bekerja, kita yang bangun. Nampak kita semua kan? Af'al. Tapi tak tahunya kita tu, kita menumpah sifat dia. Kita ni. Memanglah kita kerja. Cari harta, orang panggil kaya. Kaya tu anugerah. Bukan dengan harta tu. Harta memanglah kita cari. Tapi kaya tu anugerah. Masak, memang kita masak. Beria-ria kita masak. Tapi sedap tu anugerah. Sebab tu, haza min fa'li rabbi. Bila anugerah, kita boleh rasa sayang, boleh rasa kuat, boleh rasa kaya. Semua sifat. Patutnya jadi apa? Patutnya sujudlah kepada Allah. Sujudlah. Bukan Allah suruh buang dunia ni, campak habis semua, dah. Yang masalahnya kita buang Allah. Kita pisahkan pencipta daripada ciptaannya. Kita pisahkan. Akhirnya manusia mencari ciptaan, lupa pencipta. Cari harta, nak kaya, lupa pemilik kaya. Nama kaya tu Allah dah. Lupa. Jadi inilah perbahasan kebenaran. Kesimpulan yang kita boleh buat adalah dengan kita meletakkan perbahasan mata hati. Mata hati. Iaitu menganjurkan untuk membaca dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Jadi kaedah membaca dengan nama Tuhan dalam memerlukan pemahaman dan penglihatan dengan fahaman yang benar tentang keimanan. Betul. Awaluddin ma'rifatullah. Mengenal itu dengan sifat. Belajar tentang sifat-sifat kebesarannya melalui tauhid. Kalau kita tak kenal sifatnya, macam mana kita nak nampak dengan ilmu dan kemudian kita nak menerjemahkan kebesaran. Dan tauhid ni takkan habis. Sehela nafas kita. Tauhid itu mesti disuburkan, ditegakkan. Tidak boleh terleka. Walau seketika. InsyaAllah itu saja untuk pembahasan kita pada malam ni. Kita akan sambung pada sidang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini Allah beri kita kefahaman. Mohon maaf atas segala kekurangan, terkasa-kata tukuran bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'afwu an-nas. Lil ladzina amanu. Tawassaw bil haqq tawassaw. Wallahu a'lam bishawab. Takbir. Allah.